Baik saudara, 3 buah rumah di Taman Jumbo Putatan terjejas kebakaran tengah hari tadi. Antara fokus negeri di bawah bayu petang ini. Perkembangan lanjut kita bersama Jovina Jim Lajim di Kota Kinabalu. Teruskan Jim. Baik, Ifa. Tindakan pantas anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM berjaya mengawal kebakaran daripada merebak di kawasan perumahan Taman Jumbo Putatan tengah hari tadi. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat BBP Putatan, Nur Syeriana Buhari berkata, pihaknya yang menerima panggilan pukul 12.29 tengah hari tiba di lokasi 6 minit kemudian. 35 anggota dan pegawai terlibat dalam operasi pemadaman yang turut dibantu anggota BBP Kota Kinabalu dan penampang. Kebakaran melibatkan 3 buah rumah. Dianggarkan untuk rumah pertama ni 100%, rumah kedua ni 80%. Kemudian rumah ketiga ni dalam 10%. Kita berjaya kawal awal, tidak melibatkan sebarang kecederaan ataupun kemalangan kepada anggota dan juga orang awam lah. Nur Syeriana ditemui RTM selepas operasi pemadaman dijalankan. Operasi ditamatkan pada pukul 2 petang tadi. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan dan punca kebakaran masih dalam siasatan. Kerajaan negeri komited bekerjasama dengan organisasi masyarakat Cina sebagai rakan dalam kemajuan dan pembangunan pelbagai bidang. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, masyarakat Cina di Sabah telah lama memainkan peranan penting dalam pembangunan ekonomi, perdagangan, pendidikan, budaya serta kebajikan sosial. Gabungan Persatuan Cina Sabah FKAS antara yang menyokong kestabilan politik bagi memastikan pembangunan ekonomi dan kemajuan negeri. Justru Dato' Haji Ji percaya dengan sokongan kukuh yang diterima, Sabah akan sentiasa berada di landasan yang betul di bawah pelan pembangunan Hala Tuju Sabah Maju Jaya. Beliau berucap dalam Pesta Angpau FKAS 2025 di Dewan Hakar. Teks ucapannya disampaikan Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joakim Gun Salam. Majlis diserikan dengan kehadiran Yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman dan isteri Toh Puan Faridat Husin. Sementara itu, Tun Musa berangkat ke Ibu Negara pagi tadi bagi menghadiri mesyuarat Majlis Raja-Raja ke-268 di Istana Negara. Mesyuarat 2 hari itu bermula Rabu ini. Pelaksanaan dasar gaji minimum RM1,700 sebulan berkuat kuasa 1 Februari 2025 dilihat sebagai langkah signifikan dalam meringankan beban pekerja serta meningkatkan kualiti hidup rakyat. Keputusan itu turut memberikan kelegaan kepada pekerja di ibu kota yang berhadapan peningkatan kos sara hidup. Memang kerajaan ini dia pembangkit kepada perubahan. Tetapi kita kena lihat juga di peringkat swasta ataupun persendirian ini, kos ini sebenarnya sama juga. Across the board semua akan merasa. Dan kita harap pihak swasta juga melihat keperluan ini. Ini merupakan satu yang sangat pihak pekerja harapkan, tunggu-tunggu. Kerana kita nak bergerak menjadi negara maju ni. Jadi bila menjadi negara maju, pendapatan kita mesti stabil. Jadi bila keadaan stabil, maksudnya proses ekonomi itu akan berjalan dengan lancar dengan baik. Bagi pendapat saya sendirilah, sangat baiklah kepada pekerja-pekerja yang ada di Sabah ini kerana memandangkan sekarang ni kos sara hidup sangat tinggi yang harus ditanggung oleh pekerja-pekerja, di mana kalau gaji di bawah 1,500 macam kurang, memang susahlah untuk menampung pada masa sekarang ini. Daerah Suk bakal menikmati kemudahan perbankan pertama dengan pembukaan cawangan Agrobank tahun ini. Bank milik kerajaan itu turut menyediakan bantuan keuangan kepada petani, penternak dan usahawan agro di bawah dasar Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Aliran wang tunai ini dia agak rancak dan aktif di kawasan Pekan Suk sebab ini satu kawasan pekan yang sedang membangun dan baru-baru ini telah diluluskan di naik taraf sebagai daerah penuh. Maka sukacita pada tahun ini kita akan pertama kali mewujudkan cawangan di bank yang pertama di Pekan Suk iaitu Agrobank yang dijangka akan mula pengubahsuaian bangunan tersebut dalam beberapa bulan ini.
Dato' Arthur yang juga ahli Parlimen Pensiangan ditemui media selepas merasmikan sambutan Tahun Baru Cina Agrobank 2025 di SJKC Chengmeng, Ansip Tengah. Selama ini penduduk Suk perlu ke Pekan Keningau sejauh kira-kira 40 km untuk urusan perbankan. Pada 2020, sebuah mesin juruwang automatik ATM dipasang di Pekan Suk untuk memudahkan penduduk setempat mengeluarkan wang. Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahins akan melaksanakan program khatan perdana 2 kali setahun bermula tahun ini. Program kali pertama dilaksanakan pada bulan Januari, manakala program berikutnya pada suku kedua tahun ini. Memandangkan ianya mendapat sambutan yang begitu baik di kalangan Bipoti dan juga mualaf dan yang sekitar Kota Kinabalu ini. Jadi kita akan buat dalam 2 kali setahun lah. Sekarang ini kita buat bulan Januari. InsyaAllah selepas suku kedua nanti, antara bulan 6 sampai bulan 12 tu, kita akan adakan pada tempoh berkenaan lah. Dato' Jumain ditemui RTM di Ibu Negeri. Terdahulu, seramai 150 kanak-kanak menyertai program khatan perdana yang berlangsung di Masjid Negeri Kota Kinabalu. Program anjuran Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahins disempurnakan Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Hal Ehwal Agama, Dato' Ruslan Muharram. Dengan adanya program sembah ini juga anak-anak kita yang ramai untuk berkhatan ini, semangat mereka memang sangat tinggi untuk dikhatankan, dan ini juga sekaligus ibu bapa juga merasakan gembira apabila anak-anak mereka dikhatankan. Sementara itu, 100 kanak-kanak menyertai program khatan perdana Kampung Titingan di Masjid Babul Khair. Program tahun yang bermula seawal 7 pagi itu dirasmikan Adun Apas, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan yang juga Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Sabah. Program sempena cuti sekolah ini anjuran Masjid Babul Khair Kampung Titingan. Dengan program-program seumpama ini, kita sikit sebanyak telah dapat membantu mereka-mereka yang kurang berkemampuan untuk mengkhatankan anak mereka, dan sebenarnya program ini adalah satu program yang cukup baik. Jadi saya ingin memuji usaha yang dibuat oleh masyarakat Kampung Titingan. Di Tuaran, 62 kanak-kanak program berkhatan beramai-ramai di Masjid Nur Falah, Kampung Mengkabung. Program secara percuma itu menjadi salah satu platform mengeratkan hubungan silaturahim di antara komuniti setempat. Kalau kita lihat impak positifnya banyak kepada ibu bapa. Kalau kita lihat sekarang ini untuk kita bawa anak-anak pergi berkhatan, perlu ada appointment doktor dan perlu ada sedikit wang untuk kita buatlah. InsyaAllah akan kita teruskan program sebegini seberapa kerap yang boleh. Tujuan utama juga kami membuat berkhatan beramai-ramai ini adalah membantu kepada orang yang kurang berkemampuan. Kita makmurkan masjid dan kita meramaikan. Pelajar tahun akhir program Bakery dan Pastry Kolej Vokasional Keningau, Ashraf Daniel Anwar antara 20 penerima geran dan program bimbingan Yayasan ASEAN dengan kerjasama TikTok. Ashraf bersama 19 belia dari pelbagai negara ASEAN menerima geran serta bimbingan selama 6 bulan bagi menghasilkan kandungan Asian Life Creators for Change program. Menerusi program itu, Ashraf akan menonjolkan elemen tarian dan makanan tradisional serta penulisan karya seni. ASEAN Life Foundation ni, program ni kami perlu buat 6 bulan. 6 kali setiap bulan dan 6 bulan. So 6 bulan tu memang kena ada banyak aktiviti, banyak things yang kami kena tunjuk, banyak benda yang kami kena buat lah. Ashraf ditemui RTM selepas menjadi tetamu rancangan 34 Je segmen Bahngam Melatu Sabah FM. Beliau bertekad memanfaat peluang itu untuk menghasilkan kandungan secara langsung bagi mendidik serta memberi motivasi dan inspirasi mengenai isu-isu sosio-budaya tempatan. Ia diharap dapat memperkenal kepelbagaian kebudayaan negara ini kepada masyarakat ASEAN. Baik, sekian perkongsian dari negeri di bawah bayu. Terus ikuti berita wilayah untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Kembali bersama Ifah dari Sungai hingga Segara, Palestin pasti merdeka. Baik, terima kasih Jovi.